Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairul Ya alim allimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tu'akhizna bima ta'lamuhu minna. Ya alim khalliqna bi khuluqil ilmi wa haqiqna bi haqaiqil ilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada hari ini, anak-anak dan sidang penonton, kita akan membacakan hadis 40 Imam Nawawi yang bertajuk menjauhi amarah. Ataupun kalau kita tahu, amarah itu ialah sifat marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Itu adalah laqab ataupun gelaran yang asal nama dia Sayyidina Abdul Rahman Ibnu Sakhr Ad-Dusi Al-Yamani, iaitu seorang sahabat Nabi yang sentiasa rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sentiasa melazimi sentiasa bersama-sama dengan Nabi, sehingga kata-kata Nabi, sabdaan Nabi diriwayatkan oleh beliau 5,374 hadis. Kerana apa digelar dengan Abu Hurairah? Kerana beliau ini sangat mencintai ataupun sangat menyayangi kucing. Itu sebab beliau digelar sebagai Abu Hurairah. Hadis yang ke-16 yang diriwayatkan oleh beliau yang berbunyi, qal an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qal la taghdab faraddada miraran qal la taghdab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamaini di dalam hadis, iaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat. Ausini. Lelaki tersebut berkata, berilah aku nasihat. Baginda bersabda, jangan marah. Baginda berkata, jangan marah. Baginda pun mengulangi lagi, jangan, beberapa kali, jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Huraian hadis. Hadis ini menggalakkan kita sentiasa meminta nasihat. Itu lelaki tersebut, dia tanya Nabi, berilah aku nasihat. Itu sebab apa-apa pun kalau kita nak tahu sama ada kita betul ataupun salah, kita meminta orang supaya menasihati kita untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua, hadis ini membicarakan tentang larangan bersifat marah. Sifat marah ini boleh menghilangkan akal, pemikiran yang waras. Kadang-kadang apabila seseorang tu marah, dia tidak boleh berfikir dengan rasional, sehingga kan dia tidak tahu mana baik dan mana buruk. Dan ia boleh merugikan tindakan. Kadang-kadang apabila kita marah, bila dah lepas daripada marah tu, kita baru terfikir, akal waras kita baru datang. Kita akan menyesal. Marah adalah segala punca segala keburukan. Oleh itu, menahan marah boleh dianggap sebagai kunci segala kebaikan.
firman Allah Subhanahu wa taala, ya ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Itu adalah punca segala kebaikan. Dari hadis ini kita dapat memahami apabila kita sabar, apabila kita tidak marah, kita dapat menghormati sesama Muslim yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah. Nabi tak pernah marah. Apa yang berlaku di Taif yang kita telah pelajari di dalam kisah yang lepas. Baginda berdakwah sehingga berdarah, mengajak umat kepada Islam. Baginda Nabi berdarah-darah dari kepala hingga ke kaki. Apa yang Nabi buat? Nabi tak marah. Nabi tak sesekali membalas kutukan, membalas hinaan. Tetapi baginda senyap dan bersabar. Ini adalah contoh kepada kita supaya apabila orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita bersabar. Bersabar. Kita jangan melawan orang. Eloklah kita hindari orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Fa'arid anil jahilin. Di dalam Quran Allah kata, berpalinglah dari orang yang jahil. Orang yang melakukan kezaliman kepada kita, jangan kita dekat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah berkata, sesungguhnya akhlak baginda adalah Al-Quran. Baginda redha apa yang Allah Subhanahu wa taala redai, dan baginda murka, iaitu baginda marah apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ini adalah riwayat dari Imam Muslim. Cara untuk menahan diri dari sifat marah iaitu memperbanyakkan zikir. Kita kena banyakkan melazimi lidah kita dengan zikir dan memohon perlindungan Allah dari bersifat marah. Kerana marah itu adalah hembusan ataupun bisikan dari syaitan. Yang kedua, cara untuk mengelak dari marah ialah mengambil wuduk ataupun mandi. Kerana marah itu bersifat panas. Kalau kita tak tahan nak marah, kita duduk. Ambil wuduk. Kalau tak boleh lagi, duduk. Kalau tak boleh lagi, baring. Dan kalau dianjurkan hingga dianjurkan untuk mandi. Dia ada cara dia yang digariskan oleh ulama. Duduk kalau kita sedang marah, duduk. Sekiranya kita sedang berdiri atau baring, kalau duduk sekiranya kita sedang berdiri. Atau baring sekiranya kita tengah duduk. Kalau kita sedang duduk, marah ni, kita baring. Kalau kita sedang berdiri, eloknya kita duduk. Itu cara dia untuk mengelakkan marah. Diam dan tidak berkata-kata. Itu lebih elok. Kalau kita dah tak tahan lagi, diam adalah kunci dari marah dan berfikiran positif. Antara kesempurnaan iman ialah marah apabila agama Islam dipersendakan. Marah ketika agama Islam dipersendakan. Boleh. Ini dibolehkan. Marah di sini dibolehkan di dalam Islam apabila agama Islam dipersendakan. Tetapi manusia secara amnya, manusia dituntut untuk mengawal kemarahan. Kalau kita di dalam sekolah, dalam situasi sekolah, suasana sekolah, kalau ada kes-kes yang melibatkan pembuli, itu berpunca dari sifat apa? Sifat marah. Kita kena
elakkan dari orang yang suka membuli. Kerana Nabi sallallahu kita ikut cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai contoh. Dan Nabi kita, akhlak Nabi kita seperti kesempurnaan akhlak Nabi kita seperti Al-Quran. Apa yang baik datang daripada Allah dan kurang atas kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.